ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Pada malam ni kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di atas muka bumi ini, khusus kepada hamba-hamba Dia yang terpilih. Pasal apa majlis ilmu ni adalah taman syurga? Pasal syurga, identiti syurga ialah ketenangan. Syurga ni tenang, selesa, penuh kasih sayang. Itu syurga. Jadi majlis ilmu ni dia kena ada tiga benda ni lah. Majlis ilmu ni dia kena tenang, dia tenang, selesa. Tempat kita nak mengaji ni selesa. Di rumah Allah ni tak ada kasta, tak ada oleh kerana hang pangkat besar hang duduk depan, aku pangkat kecil aku duduk belakang. Tak. Siapa main rumah Allah rasa selesa, tak ada milik siapa-siapa, cuma dipertanggungjawabkan kepada yang kuasa untuk mengurus. Tu hak dia, kena hormati. Lagi, syurga ni tempat ketenangan, tempat kasih sayang. Rahmat Allah yang 100 itu, Allah bagi satu aja. Dalam rahmat Allah yang 100 itu, Allah bagi satu aja di dunia. Yang tu yang kita duk beda tu, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Satu aja. Had mak kasih ke anak, suami kasih ke isteri, isteri kasih kat suami. Berapa ramai, berjuta orang, berbilion orang. Jadi rahmat yang satu tu dikongsi berpuluh-puluh bilion orang. 99 lagi Allah akan bagi kepada penduduk syurga. Tuan-tuan bayang, hak satu tu pun tak sangat dah. Hak satu tu pun dari zaman Nabi Adam sampai lah kita saling berkasih sayang. Satu tu beda. Berapa berpuluh bilion daripada zaman Nabi Adam tu, hak mati apa berpuluh bilion dah. Dan yang special 99 lagi Allah sediakan khusus kepada ahli syurga. Jadi bila mana Allah gazet masjid, majlis ilmu ni sebagai taman syurga, maknanya kuliah tu sendiri mesti dihiasi dengan kasih sayang. Pengkuliah, orang yang hadir kuliah, pengkuliah kena kasih kepada orang yang hadir, orang yang hadir kena sayang kepada pengkuliah. Pengkuliah bercakap berkaitan kasih sayang, tidak menimbulkan benci, tidak mengadu domba. Orang mai majlis ilmu balik berbunga-bunga hatinya. Bukan mai majlis ilmu berbunga-bunga balik tai busuk. Balik kira nak marah kat kawan tu, nak marah kat kawan ni, nak berkelahi dengan kawan tu, nak berkelahi dengan kawan ni. Jadi sepatutnya majlis ilmu yang Nabi dan Allah gazet sebagai taman syurga, sepatutnya orang yang menghadiri majlis ilmu dia semakin hari
semakin tinggi level kasih sayang dia. Kalau pengkuliah, semakin hari semakin tinggi level kasih sayang dia. Semakin kurang percakaran dia dengan orang-orang lain, semakin kasih dia kepada orang yang tak sependapat dengan dia. Itu sepatutnya majlis ilmu yang Islam gezet sebagai taman syurga, tempat kasih sayang. Yang mai semakin berkasih sayang, rasa kasih kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok kitab kita. Kita sampai kepada tajuk benar dan setia kepada Allah. Benar ni siddiq, setia ni wala'. Tuan-tuan duk sebut wala' tu setia. Setia lebih tinggi daripada patuh. Wala' lebih tinggi daripada taat. Wala' ni kesetiaan, taat ni kepatuhan. Beza tang mana? Sebahagian daripada kesetiaan ialah kepatuhan. Orang yang patuh, orang yang setia sahih patuh, tapi orang yang patuh belum tentu setia. Sebab itu wala' yang tuan-tuan duk sebut wala' tu tinggi dia punya maqam dia. Dalam bahasa Melayu wala' ni setia, dia lebih tinggi pada taat. Taat Arab, Melayu dia patuh. Ramai orang yang patuh tapi tak setia. Pasal apa patuh? Dah kerja aku, dah lepas suruh buat macam tu, buatlah. Tapi kalau ada hal lepas ni, hal lebih daripada tu, aku tinggal. Dia patuh, dia tak setia. Tapi kalau dia setia, hang mailah tawaran macam mana pun, aku tak tinggal. Tu nampak. Jadi orang yang setia, nescaya dia patuh. Tapi orang yang patuh belum tentu setia. Macam orang yang beriman sahih Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Pasal Islam tu dia sebahagian daripada keimanan. Maknanya dia mesti, kalau dia beriman dia mesti Islam. Nak main mana iman kalau dia bukan Islam? Dia mesti. Itu. Jadi yang kita nak bincang ni ialah dia seorang yang siddiq dan dia setia kepada Allah. Dia setia. Maknanya hang mailah apa cara, aku tak tinggal Tuhan. Mailah godaan dunia, mailah apa pun, aku setia dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata semayang 5 waktu, aku tak tinggal. Walaupun aku ditawarkan berjuta-juta duit, projek dan sebagainya, urusan aku dengan Tuhan tak akan goyah. Itu kesetiaan. Itu setia. Nak setia ni dia kena kenal lah. Tuan-tuan, nak setia ni kena kenal lah. Kalau tak kenal tak boleh. Isteri suami waktu menikah, mula menikah mungkin peringkat taat, mungkin lah. Dia buat tu pasal taat je, pasal suami suruh. Tapi bila menikah lama, dah 10, 20 tahun, 30 tahun, akhirnya dia melayani suami dia bukan kerana taat, tapi kerana dia setia. Itu. Dia nak capai makam level tu. Orang kata hang tinggal lah, laki hang tu kali buat apa dah. Tak boleh lah. Dia dulu susah payah dengan aku lah. Tu setia. Tapi kalau takat taat, dia nak tunggu apa? Kali buat apa dah. Itu dia. Saja nak hurai nilai. Tuan-tuan nak faham antara setia dengan patuh tu. Isteri macam tu, dia peringkat pertama, mungkin menikah dia patuh je, dah suami suruh buat lah. Tapi bila mai satu keadaan, dia dah mai timbul kesetiaan, dia buat tu dengan setia, bukan buat kerana patuh. Itu tinggi level dia. Macam kita sembahyang.
Mungkin peringkat pertama kita sembahyang kerana patuh, tapi akhirnya kita sembahyang kerana kita setia dengan Tuhan. Rasa kalau tak sembahyang, rasa jauh dengan Tuhan. Itu dia level pertama. Mungkin sembahyang tu macam puasa kan, macam budak-budak. Level pertama mungkin pasal patuh ya. Dah Tuhan suruh puasa, dah mak suruh puasa. Tapi bila dia mai satu level, satu peringkat, dia dah lama, dia dah chemistry dia dah cantik dah, akhirnya dia menanti-nanti puasa itu. Pasal apa? Pasal dia dah setia dengan puasa. Rasa kalau dia tak bertemu dengan puasa ni, dia sangat rindu. Dulu dia hanya bertemu kerana kepatuhan, sekarang dia bertemu kerana kesetiaan. Itu je. Itu nak bagi tuan-tuan beza kan, antara setia, antara wala' dengan taat, antara setia dengan patuh. Patuh kan? Itu. Apa lagi yang kita boleh buat contoh bandingan? Apa lagi tuan-tuan? Bagi tuan-tuan, tuan-tuan bagi satu kepada saya. Tak tahu nak banding pada. Mungkin kerja kan, kerja. Mungkin pada peringkat pertama kerja kita patuh kan, patuh. Tapi lama-lama dah seronok dah kerja tu. Dah seronok dah, dia punya ramuan pun dah masuk elok dah. Dia pergi kerja tu kerana kepuasan dah, bukan kerana itu kesetiaan. Sampai kawan tu kata, ni aku pun gaji tak boleh bagilah tinggi sangat. Dia kata aku seronok dah kerja sini, hati pun lapang dah. Walaupun tak bagi gaji pun tak apa, ada lah gaji kena bagilah kan. Tapi dia rasa seronok dah. Dia dah setia dah dengan tempat pekerjaan dia. Dia buat kerja tu, dia tak culah dah. Orang patuh ni kadang-kadang kalau tak ada pemantauan dia culah juga. Tapi orang setia, hang pantau ke hang tak pantau ke, aku tetap laksanakan. Jadi kita nak bagi sampai level setia tu. Dia inilah yang dibawa sini. Orang yang benar dan orang yang setia kepada Allah. Di antara perkara yang menyelamatkan, ini kita dah bincang bab benda-benda yang kita buat boleh selamatkan kita daripada api neraka, daripada kemurkaan Allah. Kita had tu lah hidup kita. Tuan-tuan nak apa lagi kalau tuan-tuan dapat kasih sayang Allah? Had tu aja kita. Kita duk letih-letih atas dunia ni, duk buat benda hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, walaupun teringin tak ada arah hak Tuhan larang tu nak buat, tapi duk tahan. Tak lain tak bukan kerana nak kasih sayang Tuhan. Jadi pasal apa nak kasih sayang Tuhan? Nak bagi Tuhan selamat kita daripada api neraka. Satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka adalah Allah. Hak lain tak ada. Allah aja. Itu syafaat Nabi. Itu syafaat, bantuan, tapi hakikatnya berada pada Allah. Allah aja. Yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka, Allah. Yang boleh memasukkan kita ke syurga juga adalah Allah. Jadi urusan kita dalam dunia, dalam hidup kita, ialah mendapatkan redha Allah. Itu urusan kita. Kita buat apa pun, bercakap ke, dengar ke, mengaji ke, mengajak ke, bekerja ke, apa urusan, matlamat kita satu aja, aku nak redha Tuhan. Itu aja. Dan kita dapat redha Tuhan nanti insya-Allah lah. Tuhan dah redha kat kita, takkan dia nak masuk kita ke neraka. Dah dia redha kat kita. Kadang dia takkan dia tak bagi masuk kita ke syurga. Itu benar yang menyelamatkan. Ialah benar kepada Allah. Siddiq, benar ni ialah segala urusan dia pada jalan kebenaran. Apa dia jalan kebenaran? Pada jalan syariat Allah yang diperturunkan ke atas muka bumi ini. Apa saja. Itu orang yang benar. Orang yang benar dia bercakap atas landasan syariat. Dia berbuat atas landasan syariat. Atas landasan syariat ni peraturan, hukum, undang-undang, itu syariat. Tuan-tuan nak sebut syariat Islam,
Maksud dia syariat ni ialah peraturan Islam. Islam dah ada peraturan hidup dia. Kita berjalan di atas peraturan Islam itu orang yang benar. Dia bukan takat cakap saja benar, dia bertindak juga benar. Itu sampai hati dia juga benar. Hati dia. Nabi kan, sahabat Nabi yang dikenali dengan As-Siddiq, siapa? Sayyidina Abu Bakar kan peristiwa orang main habaq Nabi. Dia kata kalau Muhammad habaq lebih pada tu aku percaya. Itu orang yang siddiq, orang yang membenarkan. Hati dia juga membenarkan pesuruh Allah. Jadi kita nak kena hidup macam tu, atas kebenaran. Aku bercakap ni pasal ini hakikat agama. Walaupun dengan aku bercakap ni kawan aku akan terasa, tapi kena bercakap, kena tegur, kena sebut, walaupun dia geng kita, pasal dia salah walaupun dia geng kita kena tegur. Tidak, dia pun hanyut dengan kita hanyut. So kita berada pada jalan kebenaran dan setia kepada Allah. Itu setia, dia memberikan wala sepenuhnya dia kepada Allah. Apa saja yang Tuhan perintah, dia akan laksanakan, walaupun nyawa dia, tubuh badan dia, kedudukan dia, jawatan dia, harta dia. Suci pemikiran dia, bersih pemikiran, fikrah. Orang duk sebut fikrah tu pemikiran. Cara fikir dia tu bersih. Dia satu ilmu, tuan-tuan, satu fikrah. Tu yang kadang-kadang orang Islam, dia ada ilmu, tapi dia bertindak salah kerana fikrah dia tidak suci, fikrah dia tidak bersih, cara fikir dia tidak elok. Walaupun dia ada ilmu, tapi cara fikir kita ni kadang-kadang kita melihat sesuatu, 3-4 orang melihat sesuatu kejadian, tapi 3-4 orang tu tak sama cara fikir dia. Tu yang kata pemikiran lah. Pemikiran suci tu, yang tengok 4 orang, 5 orang, tapi cara fikir tak sama. Dia sampai atas jalan raya tu ada satu motor duduk tengah jalan, ada 3 beranak terduduk atas tanah atas jalan raya, ada satu kereta duduk di belakang, bukanlah dekat tapi dekat-dekat kawasan tu, ada seorang Cina turun, had jatuh Melayu. Kalau orang yang fikiran dia tidak suci, ni Cina tu belah, ni Cina ni saya, ni Cina ni meluat kat Melayu. Padahal Cina tu turun tolong, dia parking tentu, dia turun pi ada orang fikir macam tu, ada orang fikir tu mungkin dia nak pergi tolong tu. Kalau dia belah, dia mesti duduk depan tu, dia tak duduk belakang. Dia tu yang kata cara fikir tu. Dia ni memang duk taram kat orang Melayu lama dah, pukul boh dua tiga dah, kawan nak turun tolong. Tapi kalau suci fikiran, nanti saat kita turun tengok, tanya betul. Dia tu cara. Jadi bertindak tu kadang-kadang kerana cara fikir. Suami isteri boleh bercerai kalau cara fikir tidak suci, boleh cerai. Kadang-kadang dia lah, adalah tindak tanduk isteri tu, dia mula main fikir satu macam, pelik sikit, adalah kadang-kadang cara fikir tu yang kata pemikiran kita kena bersih, kena suci. Kalau fikiran kita kotor, tu yang kadang-kadang mulut keluar hak kotor, tu yang hati jadi kotor, tu yang tindakan jadi kotor, kerana pemikiran kita tidak bersih.
Tapi kalau contoh hak saya bagi tadi ya, contoh boleh banyak benda boleh berlaku. Banyak orang dia katok habis lah. Padahal kawan tu turun tolong. Sebab itu di setengah negara kalau jadi aksiden tak berani turun tolong. Ya, tolong lagi orang katok. Punca dia kerana beberapa orang yang fikiran dia kotor. Dia terkesan habis kepada orang lain. Itu benda dalam hidup kejiranan, dalam masyarakat, dalam antara perbezaan cara ibadah, perbezaan mazhab pun boleh jadi sama-sama orang agama. Boleh jadi bergaduh. Pasal pemikiran tu kotor. Hak beza sikit dengan kita salah. Tak boleh. Dia mungkin berbeza dengan kita. Dia betul dan kita pun tak salah. Banyak benda. Apa yang berlaku dalam mazhab Syafi'i, apa yang berlaku dalam mazhab Hanafi berbeza, tapi dua-dua tidak sah. Dua-dua tidak salah. Mazhab Syafi'i baca qunut, betul? Mazhab Hanafi tak baca qunut, betul? Dia ada dalil dia, ada dia buat mai dasar dia. Tapi kalau pemikiran suci lah. Tapi kalau pemikiran tak suci, hak belah ni dia kata tu tak baca, kes malas kes malas tu oi. Lepas tu hak baca pula, macam mana? Hak tak baca, macam mana? Hak baca dia kata tak baca, gimana? Hak gen tak baca pula, dia kata tu kira duk tambah hak bid'ah pula dia. Tapi kalau fikiran dia suci, berlandaskan ilmu, dia ada ilmu, oh ni mazhab, berpandangan macam ni, dalilnya macam ni, tenang. Itu satu ilmu, yang kedua fikrah. Ilmu dibentuk dalam kuliah. Ilmu dibentuk dalam kuliah. Tuan-tuan hadir kuliah, sama ada kuliah rasmi, kuliah apalah, tuan-tuan mengaji di universiti, tuan-tuan mengaji di kelas, tuan-tuan membaca, itu membentuk ilmu. Fikrah dibentuk pergaulan. Kita ni bergaul dengan siapa? Cara fikir kita macam tu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang fikiran dia tinggi, fikiran dia jernih, kita pun akan bertindak macam tu. Tapi kalau kita berkawan dengan hak geng yang sikit-sikit kira dah, sikit-sikit dia, akhirnya kita pun cara fikir kita macam dia. Berkawan dengan cara level thinking budak-budak, kita pun perangai budak-budak. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang thinking dia tinggi, kita pun akan berfikir cara orang yang tinggi. Bersih. Itu. Jadi ilmu kita dapat daripada kelas, kuliah, bacaan, ceramah, dapat ilmu. Tapi fikrah, cara fikir ni imam kita sebut dalam kitab ni ialah dengan cara kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul, maka pemikiran kita bergantung kepada siapa yang kita bergaul. Kita hidup dalam lingkungan mana? Maka lingkungan itu akan membentuk cara fikir kita. Hari malam ni kita bincang sikit pasal tajuk ni. Ni bukan saya kira tuan-tuan ustaz Umai dak. Tuan-tuan faham kan? Boleh bahasa mudah kan? Bahasa mudah kan? So, dia tajuk ni dia tak boleh nak kena tajuk ni. Jadi pertama, kita hidup, kita dengan Tuhan, kita bukan takat level patuh, tapi kita kena level setia. Dan dalam hidup ni juga nak selamat, Imam Syekh kitab kita tulis, pertama kita kena benar dalam hidup kita. Yang kedua, dalam menjalani hidup yang benar itu, pemikiran kita kena bersih. Kalau fikiran kita tak bersih, kita selalu bertindak tak kena. Cara fikir tak elok, cakap pun tak elok. Jadi apa yang keluar di mulut, hak tu yang ada di hati atau terbungkam di fikiran. Dia tak keluar, dia keluar mesti benda hak dia ada dalam baru dia keluar. Dia tak boleh kata dia tu bahasa yang kasar, hati dia bersih, tak ada. Tak ada. Nabi habaq lah tu, bukan saya habaq. Nabi habaq lah. Apa yang mai di lidah kita, itu yang ada di hati dan fikiran dia. Jadi seseorang yang hati baik tidak mungkin
dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Cuma kadang-kadang terlepas, kadang-kadang, tapi kalau betul hari bukan dia. Kadang-kadang lama-lama sekali terkeluar tu manusia. Tapi ni huduh esok, huduh lusa, minggu depan, ni dah jadi tabiat, kebiasaan. Itu berpunca daripada hati yang tidak baik. Pendek cita-cita. Orang yang nak selamat ni pendek. Apa pendek dia? Hak dekat dengan dia ialah kematian, akhirat. Buat apa pun, dia buat apa pun, timbangan dia, neraca dia ialah akhirat. Tuan-tuan buatlah apa? Nak buat rumah, neraca dia adalah akhirat. Duit nak buat rumah, selamat tak di akhirat? Rumah nak buat ni, selamat tak di akhirat? Itu maksud pendek cita-cita dia. Dia tak panjang benda, akhirat. Aku nak cakap ni, kalau di akhirat, lepas hari. Tu sah ni, tak WhatsApp dah. Ni WhatsApp aku hantar ni, benda ni tak tahu betul tak betul. Kalau Tuhan tanya, aku nak jawab macam mana? Itu pendek cita-cita. Kalau Allah hak tu nanti ya, hak tu panjang. Tu panjang. Nanti ya, mati kita jawab, panjang, pendek. Ni kalau lah aku jawab, kan ada orang kadang-kadang dia hantar satu-satu berita dalam grup, kita tanya dia, Syekh, entah ambil mana ni? Dia kata betul tak tahu, masing-masing fikir. Tentu agak-agak dia berani jawabkan Tuhan macam tu. Itu yang kata kita apa benda pun timbangan kita akhirat. Agak-agak kalau Tuhan tanya dia ni yang sebab berita, katalah dia nak jawab kat Tuhan, fikir masing-masing lah. Nak jawab tu lah. Tak jawab lah. Kalau kita tak berani jawab dengan Tuhan macam tu, jangan jawab dengan kawan-kawan macam tu. Pasal semua benda yang kita jawab di dunia, malaikat kiri kanan duk tulis. Ni saya bercakap malam ni, malaikat duk tulis. Tak lepas. Hang ustaz ke, hang syekh ke, hang tok guru ke, hang tok apa pun lah, tok lah, duk tulis lah. Benda ni akan dipresent di mahsyar. Macam tu maksud saya. Kalau dia jawab macam tu, tuan-tuan jawab kat dia balik. Ni agak-agak hang jawapan ni nak bagi kat Tuhan tak? Agak hang nak jawab kat Tuhan macam tu ke? Ada hang tarik balik. Kena juga tuan-tuan. Kita sudah sampai satu masa yang kita kena berdiri untuk kebenaran. Kenalah. Kita bermula dalam grup yang kecil, grup WhatsApp dulu. Kotlah hotline kod nak berdiri payah, berdiri dalam grup WhatsApp. Kawan hantar kita check balik. Check and recheck. Benda ni dapat dari mana ni? Betul ke lagi aku nak sebab ni? Dia kata sumber dia macam ni. Okey. Kalau dia tahu masih fikir, takkan tak boleh fikir kot tua dah. Satu mana dia tak ada sumber rujukan, dia pun pakai dapat hentam. Jadi kita kena mula. Ni nak jadi orang benar ni, nak selamat. Ni Tok Syekh Kitab kata nak selamat kita daripada neraka, pertama kita kena benar dalam hidup. Antara benar dalam hidup, berkata benar lah. Walaupun kawan-kawan satu grup, kena bang. Tak boleh macam tu Syekh. Ni benda tak pasti ni, lagi semua tanggung dosa. Kan? Benda tu kena hidup atas jalan kebenaran. Maknanya apa benda tak usah fikir panjang, akhirat. Akhirat selamat tak? Ni aku nak beli rumah ni dengan cara macam ni. Kalau cara macam ni di akhirat selamat tak? Itu maksud pendek kan. Tak selamat, cukup, tak usah bincang lah. Jangan duk tak apa, kita kod ni dulu kah, kod ni dulu. Dia panjang. Selamat tak selamat, sudah. Hidup kita tu. Ni aku nak buat macam ni, aku nak sekat macam ni. Di akhirat kalau Tuhan tanya macam mana? Tak lepas tu saya duk sekat apa? Tu dia semua benda-benda macam tu kita bersedia. Pendek cita-cita kita. Dan sentiasa mengingatkan mati serta menyediakan diri untuk menghadapi mati. Yang pertama, ingat. Beserta dengan ingat ialah sedia. Di kalangan kita ramai yang ingat tapi tak sedia.
Allah, takutlah mati. Duk takut tu, duk dengar dia kata takut mati, itu betul dah. Dia duk hantar mengumpat, duk hantar tu. Itu orang yang hanya ingat mati tapi tak bersedia dengan mati. Kalau dia bersedia dengan mati, dia tak buat benda macam tu. Dia tak cakap benda-benda fitnah, dia tak cakap benda-benda mengumpat, dia tak sebarkan kebencian. Kalau dia betul-betul bersedia untuk mati. Tapi macam Syekh kitab katalah, sebahagian kita ni ingat mati tapi tak bersedia untuk mati. Ingat, tuan-tuan, bersedekahlah tuan-tuan. Sedekah ni tuan-tuan, walaupun sebelah buah tamar tuan-tuan, akan menyelamatkan kita di akhirat. Dia punya, dia kedekut piang. Pasal dia hanya ingat mati. Ni kata kat saya lah, bukan kata kat tuan-tuan. Kata kat saya, ada bercakap ni. Syarah kat orang ni, syarah kat orang memang. Tuan-tuan ingatlah mati, tuan-tuan ingatlah. Ni saya ni duk syarah macam tu kat tuan-tuan. Balik sekali saya pegang handphone, saya duk hentam orang. Atas mimbar ni saya nasihat tuan-tuan. Ni saya tak kata orang, saya kata saya. Tuan-tuan ingat mati, tuan-tuan jaga mulut lidah, tuan-tuan jaga tangan. Ni saya. Balik sekali pukul 12 malam, duk hantar WhatsApp, duk buat dalam Facebook bagi orang kelai. Ni saya tak kata siapa, saya. Yang ni lah, dia hanya ingat mati tapi tak bersedia untuk mati. Kalau dia bersedia, dia tak akan keluar benda-benda macam tu. Dia tak akan bercakap benda-benda yang boleh memecah belah kau orang, menimbulkan kebencian. Sebab itu satu ketika Nabi tanya sahabat, mau tahu tak satu benda, perbuatan yang lebih besar daripada sembahyang sunat, lebih besar daripada puasa sunat, lebih besar daripada sedekah sunat? Nabi tanya sahabat. Tuan-tuan, hidup ni 3 benda ni kira champion lah. Tidak? Champion lah. Sembahyang sunat, champion lah. Puasa sunat, kita ni lagi tak Ramadan. Sedekah sunat, yang sedekah wajib tu zakat tu. Ni sedekah sunat. Sedekah ni tuan-tuan duk sedekah, tuan-tuan nak bulan tabung tu hari Jumaat, orang main minta, orang nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, tuan-tuan sedekah. 3 benda ni memang perbuatan yang champion lah atas dunia ni. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat, apa nak tahu dah, ada lagi hal lebih besar? Ni mesti special punya. Tentulah ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Yakni perbuatan kamu mempersatukan hati-hati yang telah berpisah. Bagi orang berkelahi itu jadi baik. Lebih besar pahala dia daripada sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Tentulah kita tang sedekah tang bagi orang berkelahi pun A+, bukan B, A++. Kan? Dan ni beda kat saya dengan tuan-tuan. Saya sayang kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan duduk depan dengan saya ni, kita mengaji kitab ni 15 tahun dah. Ni kitab ni 15 tahun tuan. Ni tuan-tuan ingat, saya nak tengok, kalau kita buat PhD ni, tuan-tuan ingat tuan? 2006, 13 bulan 9, 2006, 2 tahun lagi 20 tahun. Saya sayang kat tuan-tuan, tu nak peringat ni, nak peringat ni, kita hari Nabi lah, kita ni pasal tak habis tahun lah. Peringat lihat tu. Jadi biarlah kita jadi orang yang benar, ni benar, dan orang yang suci cara fikir kita. Jangan kita fikir benda-benda yang buruk. Tengok satu benda buruk mai dulu, tengok satu benda elok mai dulu. Macam kita buat tamsilan tadi kan, tamsilan tadi. Mengenai sikap benar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang yang boleh bersama orang yang benar? Orang yang setia tadi. Pertama, kita patuh. Bila patuh, insya-Allah bermula dengan kepatuhan, dia akan mai kesetiaan. Kita urai panjang lah tadi. Tuan-tuan malam ni mesti boleh beza antara setia dengan patuh. Kalau tuan-tuan tak boleh beza tu, bulan depan kita ulang lagi. Kena bagi boleh beza apa dia kepatuhan, apa dia kesetiaan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala wakmai, pertama kita mesti patuh. Dengan kepatuhan tu membentuk kita menjadi satu manusia yang benar. Yang ni manusia yang benar ialah manusia yang setia. Dia berkata, dia bertindak sama. Itu manusia yang setia. Manusia yang patuh kadang-kadang berkata tidak sama dengan dia buat. Dia hanya patuh je, dia tak setia. Kita ni kena sampai satu peringkat, kita kena jadi manusia yang setia. Tapi kena mula dengan patuh. Mula dengan taat, kita akan sampai kepada peringkat wala itu. Firman Allah Ta'ala lagi, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Inilah hari yang berguna bagi orang-orang yang benar. Akhirat nanti satu masa, satu saat untuk orang-orang yang setia dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang setia. Jadi mai kita duduk atas muka bumi ni sebagai orang yang setia. Orang setia ni orang yang berjalan pada jalan kebenaran. Firman Allah Ta'ala lagi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada beberapa orang yang menepati apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan. Orang yang benar. Hak mulut dia kata, hak tu lidah dia kata, hak tu dia buat. Hak dia duk cakap dengan orang perang-perang, dia bukan cakap, dia balik dia buat. Dia bukan cakap suruh orang buat, dia kena buat. Itu jadi ustaz-ustaz ni tuan-tuan, bukan seronok. Tuan-tuan jangan seronok nak jadi ustaz. Seronok ustaz jadi ustaz ni. Ustaz ni tanggungjawab dia besar. Tuhan akan tanya satu hari nanti, hang kata itu hang buat, kau sembang derai. Tuhan tanya, dengar kau sembang pecah mic, tukar mic 3 kali satu ceramah. Tapi tak boleh buat, takut. Jadi jangan seronok kita ni. Cakap pada jalan kebenaran, kita buat. Kita ada satu keazaman. Tuan-tuan nak tengok orang ni benar atau tidak, bukan sekadar tuan-tuan tengok, bukan sekadar tuan-tuan tengok pada benda dia bercakap, tapi tuan-tuan tengok pada benda dia buat. Tengok dia buat, baru zahir kebenaran. Kalau cakap tuan-tuan, nak cakap ni bukan payah. Tuan-tuan masuk kelas cakap, tuan-tuan hafal ayat Quran 1-2, hafal hadis sikit, tuan-tuan cakap, tuan-tuan pula pandai sikit, motivate sikit. Orang main cium tangan, bukan cakap cium tangan, dengan jari-jari orang gulung, kan payah. Tapi kita nak tengok pada perbuatan dia. Perbuatan dia yang Nabi penting kan, perbuatan dia buat tak. Kita pun macam tu, kita berjalan pada jalan kebenaran. Kerana Allah akan membalas orang-orang yang benar sebab kebenaran mereka. Tuan-tuan atas dunia ni, kita berjalan pada jalan kebenaran, memanglah orang marah sikit, tapi insya-Allah Tuhan akan balas dari hasil kita sabak dengan kebenaran. Dan Nabi peringat kita lagi, benar itu memimpin kepada kebajikan. Kebenaran itu akan bawa kita melakukan benda-benda yang memberikan kebaikan, bukan takat dunia, juga di akhirat, kalau kita betul-betul berjalan atas jalan kebenaran. Dan kebajikan pula memimpin kita ke syurga. Itu kita ada bincang tadi. Matlamat hidup kita orang awam ni tuan-tuan ni kita duduk sembang, kita orang awam. Tuan-tuan sini yang ada ahli sufi apa, saya minta maaf lah. Kita orang awam ni
buat baik, nak apa? Nak syurga. Orang awam, saya orang awam. Jadi tuan-tuan nak sembang, nak buat kerana syurga, kerana Tuhan lah. Itu makam tuan-tuan tinggi sangat. Saya makam orang awam ya. Jadi saya nak sembang cara orang awam lah. Nah, kita ni buat satu kerana nak ganjaran hak Tuhan janji. Tuhan janji apa? Buat baik dapat syurga. Tinggal kebaikan, Tuhan selamat dari, tinggal kejahatan, Tuhan selamat daripada api neraka. Padan dah tera kita ni. Cukup dah tera kita tu kira okey dah. Tu satu petikai apalah. Ya. Jadi matlamat kita nak syurga Tuhan. Jadi Tuhan janji dah, yang nak dapat syurga ni orang yang berkebajikan. Orang yang berkebajikan dia mula dengan kebenaran. Bila dia benar, dia baru boleh memberikan kebajikan. Apa makna kebajikan? Abror. Kebajikan ni tuan-tuan, dia atas pada kebaikan lagi. Macam patuh dengan setia tadi lah. Kebajikan ialah sesuatu benda baik yang ada pada kita, orang lain boleh rasa. Itu kebajikan. Kebaikan ni ialah satu nilai yang ada pada kita, yang orang lain belum tentu boleh rasa. Tuan-tuan baik, tapi baik kat tuan-tuan lah. Dia tu baik ustaz, dia bukan reti kata kat orang, tolong orang pun tak reti. Dia baik. Tapi kalau dia baik, dia boleh tolong orang, itu sebab itu jabatan kita ada jabatan kebajikan. Dia tak ada jabatan kebaikan. Kebajikan. Itu tuan-tuan kena beza. Kebajikan dengan kebaikan. Jadi sebab itu kita buat benda baik, Tuhan ganjar dengan 10 kebajikan. 10 kebajikan. Maknanya kebaikan kita tu orang lain boleh dapat tumpang. Contoh tuan-tuan ni, contoh. Tuan-tuan pakai satu pakaian yang pakaian tu menepati syarak. Itu perbuatan baik yang tuan-tuan buat dan memberi kebajikan pada orang lain. Orang pun tengok mata lapang. Mata dia lah orang pakai elok, itu syarat tutup apa ikut syarak kan. Mata jadi selesa. Orang pun teringin nak tiru. Tiru dia tu dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala. Mula dengan siapa? Dengan kita. Mana kita berkebajikan. Orang lain tengok dia, orang lain tiru. Orang lain dapat pahala, dia dapat pahala, kita dua dapat pahala. Macam multi level marketing. Dia dapat bonus. Dan bonus kebajikan ni tak habis. Multi level marketing kadang-kadang habis. Tokey boleh apa tu, dia buat syarikat lain kanak habis hak bawah tu kan. Tapi kalau hak kebajikan ni dia kekal sampai bila-bila. Itu beza kebajikan dengan kebaikan. Dan setiap hamba itu akan tetap benar dan menuju kepada kebenaran, sehingga Allah mencatatkan namanya di sisinya sebagai pembenar. Allah Tuhan gezet dia ni orang betul. Macam kita lah, dalam kita duduk dalam masyarakat ni, kalau dia tu orang yang betul, orang main tanya kita duduk bergui dengan dia dah 10 tahun 20 tahun, dia orang betul. Orang betul ni maksud bukan hak betul benar tu tak. Mana dia orang betul lah, dia bercakap, dia berjanji, dia baik. Orang main tanya kita, ni macam mana Ali tu? Ali tu okey, dia orang betul. Kita dah gezet dia. Tapi kalau dia kaki kelentong, sampai hang kira dengan dia mampu. 10 dia bercakap, 14 tak boleh percaya. Dia dah digezet sebagai pembohong. Jangan kita pun sampai terang tu. Jangan kita pun duduk dalam masyarakat ni sampai orang kata hang kira dengan dia boleh Mana digezet. Hak ni orang yang benar, dia boleh buat kebajikan sehingga Allah catatkan dia tu sebagai pembenar. Kita nak tu lah, cakap bagi betul, bertindak bagi elok, berfikir bagi jernih, insya-Allah. Dan Allah gezet kita ni sebagai orang yang benar, insya-Allah tempat dia di syurga nanti, insya-Allah. Dan dusta itu pula, muhung itu memimpin kepada kecelakaan. Orang yang berdusta ni tuan-tuan,
dia mesti terbabah. Hang hebat terang mana pun kalau hang muhung, hang mesti terbabah. Pasal muhung ni dia tak boleh kekal. Pasal muhung ni benda tak betul, dia mesti lupa. Tadi pukul 8 dia bercakap lain, pukul 5 dia bercakap lain, dia muhung. Dia kata betul ke aku cakap dia? Pasal benda muhung dia tak ingat lah. Yang ingat ni benda benar. Habis tu celaka. Yang maksud celaka tu dia terbabah. Tadi dia bercakap lain, pukul 5 dia bercakap lain. Saat lagi kita jumpa pula lepas Aisyah dia bercakap lain pula. Ataupun dia kena reka pasal dia nak tutup muhung tu. Jadi jangan kata perbuatan muhung. Kehidupan penuh dengan kehidupan yang bohong. Dan kecelakaan tadi, terbabah tadi memimpin ke neraka. Dan setiap hamba tu yang jenis suka muhung, Nabi kata, dan dia kerja nak pergi kepada muhung ni, sehingga Allah mencatatkan namanya di sisi Allah sebagai pendusta. Kan hadis Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Nabi sendiri isytihar. Cukuplah Nabi kata seorang tu boleh dah kita kata dia pembohong apabila dia bercakap, dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Hak dengar habaq, hak dengar habaq. Macam tadilah. Betul tak betul aku tak tahu. Masih fikir. Dia dengar aja cakap. Masuk WhatsApp dia hantar. Nabi kata cukuplah seseorang tu bolehlah kita cah dia pembohong. Nabi tuan-tuan ni bukan siapa kata, Nabi. Dia tak kira, dia tak rojok dah, dia tak tabayyun, dia tak check and recheck benda tu. Dia kira cakap, ni sensasi ni, cakap. Ni terbaru ni, cakap. Tapi kita cukuplah seseorang tu dikatakan pembohong. Nabi sendiri isytihad. Semua benda dia cakap. Ini hati-hati kita. Jadi tuan-tuan, jangan kita ni Nabi gazet sebagai orang yang kaki bohong. Bohong gagah ni main muhung. Habis. Tak habis muka surat ni. Saya tengok tuan-tuan pun nampak 3 kali lipat kaki. Habis sikit. Pertama-tama sikap benar ialah tiada berdusta dalam segala tutur bicara. Cakap bagi betul. La zamala tak cakap tapi hantar WhatsApp betul. Benar juga mempunyai tempat di segala amalan dan niat serta dalam semua tingkat dan maqam. Maqam ni kedudukan, level dia. Erti kebenaran, yang kata benar sidik ni apa dia? Erti kebenaran dalam perkara-perkara yang tersebut di atas tadi ialah menetapkan diri padanya. Maknanya hati berbagi betul dengan cara yang paling baik, niat elok, perbuatan betul. Itu. Macam ibadah ni, pertama niat kena ikhlas, cara buat bagi betul. Betul apa? Betul hak Nabi ajak. Betul ibadah tak boleh reka-reka. Ibadah ni kena ada rojokkan Nabi. Niat bagi ikhlas kerana Allah, buat bagi betul. Yang kata orang yang benar, niat dia ikhlas, buat pada jalan yang betul, jalan syari', jalan yang ditetapkan oleh syarak. Sempurna orang yang benar ni dia buat kerja dia smart, sempurna. Dia tak setengah orang dia buat juga tapi halal balai. Dia tak janji lepas sudah. Itu ada. Islam dia smart. Dia buat kerja ni kira orang lain tak gaduh duk sambung lah. Kita kadang-kadang buat kerja cuci, tinggal penyapu, orang lain kena sambung. Itu tak smart. Itu smart. Jadi kerja bagi habis. Kita bahagian apa pun, kerja bagi smart. Itu orang yang benar. Dan berhati-hati, teliti, dan sekadar kemampuan serta kemuncak usaha dan bergiat kerana Allah Ta'ala zahir dan batin. Hak zahir ni kepatuhan, hak batin ni kesetiaan. Itu. Kadang-kadang kita mula dengan zahir dulu, lama-lama dia terikat di batin kita. Adapun muraqabah, hak ni kita berhenti.
Kalau saya sambung ni lagi, akhirnya tentu akan kebah, bukan muraqabah. Jadi tuan jadi cukup dekat tu. Moga-moga ada kebaikan. Jadi saya dah hari ni dah tak semayang Isyak kan tuan-tuan. Saya semayang dah tak. Jadi InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi saya kena habaq juga tuan. Saya pergi tuan-tuan kata sembang dekat Isyak tak semayang. Semayang dengan tuan kata tak semayang lah. Kita kat dulu Saya minta maaf lah kalau ada terkasak bahasa apakah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.